Okay, sudah pukul 11 pagi. Jadi sambil kita belajar, sambil kita tunggu kawan-kawan kamu yang lain belum masuk lah. Okay, jadi selamat bagi kepada semua murid. Okay, selamat datang ke PTPR Matematik kali ke-23. Okay, jadi kalau apa yang kamu lihat dalam skrin yang cikgu kongsikan dekat sini, hari ini cikgu akan mengajar tentang garis dan sudut. Okay. Jadi kalau sesiapa anda tidak nampak skrin yang cikgu kongsikan, sila ingatkan cikgu kerana tadi waktu sains pagi tadi saya dengan kelas lain, skrin cikgu tidak terkongsi. Mereka pun tidak maklumkan dengan cikgu. Akhirnya mereka hanya dengar apa yang cikgu cakap saja. Okay, jadi dalam bab ni sebelum cikgu mulakan, cikgu nak ingatkan, dalam bab ni ada beberapa alatan kamu perlu ada. Okay, jadi cikgu akan tunjukkan alatan yang kamu perlu ada dalam bab ni. Okay, jadi dalam bab ni, pertama kamu perlukan ada pembaris. Kedua, kamu perlu ada protractor. Ini protractor. Dan kamu juga perlu kena ada jangka lukis. Kamu juga perlu kena ada jangka lukis. Jadi ini tiga adalah alat ataupun senjata yang sangat penting bagi matematik selain daripada kalkulator. Selain daripada kalkulator, ini adalah tiga alat yang sangat penting. Jadi hari ini kita mungkin hanya akan sentuh dengan pembaris dengan protractor saja. Jadi cikgu di sini cikgu pun minta lah, kalau mampu, kalau dapat, cuba memiliki set geometri inilah. Kamu kena ada pembaris, kamu kena ada protractor, kamu juga kena ada jangka lukis. Tak perlu beli yang sangat mahal punya. Okay? Kira-kira RM3 saja kalau satu set. Kalau tidak mampu tu kamu beli satu-satu ini satu ini pun kena 80 sen. Ini pun RM1 lebih. Hasilnya pun sudah hampir RM3. That's why cikgu kata beli satu set ini supaya kamu boleh lebih senang buat kerja nanti. Okay? Kerana cikgu tidak nak kamu buat kerja dengan free hand saja nanti. Okay? Jadi ini cikgu tunjukkan supaya nanti cikgu akan mula ajar. Okay, jadi untuk subtopik yang kamu lihat dekat sini, okay, 8.1 ini, jadi subtopik ini agak panjang. Jadi cikgu akan bahagikan dia kepada 2 peringkat ke 3 peringkat untuk habiskan dia. Dan ada yang cikgu akan cuba ajarkan dia dalam masa tutorial. Cikgu akan beritahu nanti mana bahagian cikgu akan ajar dia dalam tutorial. Okay. Okay, jadi kita lihat garis dan sudut. Garis dan sudut wujud di persekitaran kita. Misalnya daun kelapa yang merupai garis yang suatu sudut menunjukkan keindahan seni dalam alam semula. Jadi, kamu lihatlah daun kelapa ini, dia ada satu sudut dia dekat sini. So, itu adalah keindahan yang kita boleh nampak pada daun kelapa. Okay. Lepas tu, kita di sini kita nak lihat apa lagi? Apakah kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut? Apa itu kekongruenan? Kekongruenan ini adalah membawa maksud sama juga. Sama. Membawa maksud sama. Okay. Jadi kalau kita lihat dekat sini lah. Okay. Ini adalah kekongruenan garis. Garis yang sama panjang. Ini adalah kekongruenan sudut. Sudut yang sama besar. Okay. Sudut yang sama besar. Okay. Jadi kita di sini kita boleh nampak hasil daripada aktiviti yang dekat atas ni. Dia katakan, dua tembereng garis dipaparkan sentiasa sama panjang. Tembereng garis yang sama panjang disebut sebagai tembereng garis kongruen. Kongruen ini membawa maksudnya
sama. Okay, sama juga dengan saiz dua sudut yang dipaparkan sentiasa sama. Sudut mempunyai saiz yang sama disebut sebagai sudut kongruent. Sudut kongruent. Jadi kalau kita lihat, tembereng garis ditandakan dengan menggunakan huruf ajak besar pada dua titik hujung tembereng garis tu. Misalnya, ini adalah 6 cm. Maka PQ adalah 6 cm. Jadi kita lihat lagi yang seterusnya. Sudut yang ditandakan dengan menggunakan simbol ini macam L dan huruf ajak besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Misalnya, macam inilah. Ini PQR. Sudut ini kalau kita tulis dia adalah dalam bentuk macam ni. Sudut PQR adalah sama dengan 40 darjah. Ataupun kita boleh terbalikkan dia RQP. RQP. Dengan syarat Q adalah di tengah-tengah. Dengan syarat Q adalah di tengah-tengah. Kenapa? Kerana sudutnya dekat Q. Okay. Kalau kita nak tuliskan dia dalam bentuk PQR, ada satu N dekat atas Q ini. Itu pun boleh. Ataupun kita just tulis terus sudut Q 40 darjah. Jadi dia boleh diwakilkan dalam pelbagai cara ini. Dia boleh diwakilkan dalam pelbagai cara ini. Okay, kalau kita lihat latihan ini, cikgu just sepintas lalu saja. Okay, kita lihat. Soalan 1. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan AS dalam setiap raja yang berikut adalah kongruent ataupun tidak. Jadi di sini cikgu terus jawablah dekat sini. Okay. Okay, jadi untuk A ini kita boleh nampak 3 cm 3 cm. Jadi adakah dia adalah kongruent? Dia adalah kongruent. Kongruent. Dia adalah kongruent. Lepas tu untuk B ini adalah 3.3 tapi ini adalah 3.4. Jadi adakah dia sama? Tidak. Jadi dia adalah tidak kongruent. Tidak kongruent. Okay, lepas tu ini 4.2, ini 4.2. Adakah dia sama? Ya, dia sama. Jadi oleh kerana dia sama, dia adalah kongruent. Kongruent. Dia adalah kongruent. Okay, sama juga untuk soalan 2. Kita tengok sama ada ini sudutnya adalah kongruent ataupun tidak. Untuk A ini, sudutnya adalah sama. Jadi dia adalah kongruent. Kongruent. Tapi untuk yang B ini, kita boleh nampak sudutnya tak sama. Satu 138, satu 136. Jadi dia tidak. Jadi ini tidak kongruent. Ini tidak. Okay. Lepas tu untuk soalan C 256, ini pun 256, jadi dia adalah sama, jadi dia adalah kongruent. Okay, jadi dia adalah kongruent. Okay, jadi untuk yang ini cikgu akan ambil gambar dia sebagai satu contoh supaya kamu boleh rujuk nanti. Kamu boleh rujuk nanti. Okey, kita lihat kepada yang seterusnya. Bagaimanakah anda menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut? Macam mana kita mengukur? Macam saiz tembereng garis boleh dianggarkan dengan membandingkan saiznya dengan objek lain yang diketahui saiznya. Misalnya
Jika diketahui panjang sebiji getah pemadam ialah 4 cm, maka kita boleh anggarkan garis AB, saiz garis AB ini di bawah adalah kira-kira 10 cm. Kenapa kita tahu bahawa satu pemadam ni 4 cm, dia adalah 1 biji, 2 biji, 2 biji setengah, jadi dia kira-kiranya 10 cm. Jadi, saiz tembereng garis boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan sepatan pembaris. Jadi kalau kita gunakan pembaris, memang kita dapat ukurkan dia dengan tepat. Okay, kita dapat ukurkan dia dengan tepat. Okay. Kalau macam mana dengan saiz sudut? Saiz sudut boleh dianggarkan dengan mempertimbangkan sudut tegak dahulu. Jadi ini adalah sudut tegak. Okay, saiz sudut yang kelihatan lebih daripada sudut tegak, macam lebih daripada sudut tegak, ialah sudut yang lebih besar daripada 90 darjah. Saiz yang kelihatan kurang daripada 90 darjah, iaitu sudut tegak, dia adalah sudut tegak. Okay, kita boleh nampak di sini. Kalau dia adalah kurang dari sudut tegak, dia kurang daripada 90 darjah. Kalau dia lebih besar daripada sudut tegak, jadi dia adalah lebih besar daripada 90 darjah. Lepas tu, kalau kita lihat PQI ni, sudut Q ini kelihatan kurang sikit daripada sudut tegak. Jadi kita anggarkan nilai anggaran bagi PQR adalah kira-kira 80 darjah. Kita anggarkan dia lah. Seperti yang telah dipelajari, saiz sudut boleh diukur dengan tepat dengan menggunakan protractor. Okay. Macam soalan ni lah. Okay. Jadi ini adalah apa yang latihan-latihan yang ada. Okay. Jadi masihkan kamu semua tahu macam mana mengukur. Jadi di sini cikgu ajarlah macam mana kita mengukur dengan protractor. Okay, dengan menggunakan protractor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Jadi macam mana kita ukur? Cikgu keluarkan protractor. Ini protractor cikgu. Okay. Mula-mula biasanya kita kena ukurkan dia tepat dengan garis ni. Garis ni. Kita kena tepat. Okay. Ataupun kita tepat dengan sini pun boleh. Okay. Dia mesti tepat. Lepas tu kita baca. Kita tengok bacaan dia. Okay. Jadi kita boleh nampak bacaan yang cikgu tapak di sini adalah 52 darjah. Jadi di sini dia adalah 52 darjah. Jadi untuk soalan A ini dia adalah 50. Dia adalah 52 darjah. Okay, kamu boleh cuba juga kalau kamu ada protractor, kamu boleh cuba juga macam mana dengan ukuran kamu. Okay. Okay, lepas tu untuk soalan B ni sama juga. Untuk soalan B ni. Okay, sorry cikgu keluarkan sekali lagi. Okay, lepas tu okay, kita adjustkan dia. Kita adjustkan dia supaya yang ini kan kena tepat pada tempat yang bertemu di sini. Lepas tu kita adjustkan sehingga dia tepat. Okay, lepas tu kita
dekat cikgu sini, cikgu senang, cikgu adjustkan ini, cikgu boleh tapak bacaan. Jadi dia adalah 115. Daripada sini kita kira sampai sinilah 110, 111, 12, 13, 14, 15. Okay, kamu kena tengok protektor kamu sendiri. Jadi di sini cikgu tahu bahawa dia adalah 115. 115. Okay, tak faham. Okay, ini adalah 115 darjah. Okay. 115 darjah. Okay, macam mana dengan yang ini? Yang ini juga sama. Cikgu cuba ataukan dia. Okay, oleh kerana dia agak susah sikit. Okay, tak apa. Okay. Cikgu telah adjustkan dia pergi sini. Okay, jadi kalau kamu lihat di sini, mula-mula cikgu cuba adjustkan, cari titik persilangan sini. Lepas tu, ini di-adjustkan. Okay, dia adalah 147 darjah. Jadi, 147 darjah. Okay, jadi di sini dia adalah 147 darjah. Jadi kelas kamu ini kamu mesti tapak ukur dengan baik, ukur dengan betul. Baru kamu tapak ukuran yang tepat. Okay? Jadi dekat sini mungkin cikgu akan cuba tunjukkan. Cikgu akan ambil gambar satu persatu macam mana cikgu tapakkan dia lah. Okay? Untuk yang ini, mula-mula cikgu akan tepatkan dia dengan mana? Dengan bucu dia sini, dengan tempat sini. Lepas tu adjustkan dia sampai tapak sini. Okay, sampai tapak sini. Lepas tu kita ukurkan dia. Okay, kita ukurkan dia. Ini adalah 52 darjah. Okay, jadi cikgu ambil gambar ini. Okay, jadi ini adalah untuk kita ukurkan soalan A. Okay, cikgu akan kongsikan dalam grup nanti. Okay, lepas tu untuk yang kedua sama juga, mula-mula kita tepatkan dia dengan bucu dia. Lepas tu kita adjustkan dia supaya dia akan tepat dengan sini. Lepas tu ukur sekali. Okay. Okay. Jadi kita boleh tapakkan dia adalah 115. 115 kalau kita lihat dekat sini. 115. Okay. Dan cikgu akan kongsikan. Okay, lepas tu untuk yang C ini juga sama. Mula-mula saya cuba bucu dia. Kerana cikgu punya protektor ini lain daripada protektor kamu. Jadi cikgu kena adjustkan supaya dia tepat dekat bucu dulu. Lepas tu adjust. Okay, jadi inilah dia. Okay, jadi cikgu ambil gambar supaya kamu nampak macam mana cikgu selesaikan soalan ini.
Jadi, selesai. Jangan risau, yang ini cikgu nanti cikgu akan kongsikan dalam grup lah. Cikgu akan kongsikan dalam grup. Jadi kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Apakah sifat sudut pada garis lurus, iaitu sudut refleks dan sudut putaran lengkap? Jadi di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Kita akan belajar. Jadi ini kita tak tengok, kita terus kepada kalau kita lihat di sini, sudut pada garis lurus ialah 180 darjah Celsius. 180 darjah. Bukan darjah Celsius, darjah Celsius itu adalah suhu. Di sini, sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Sudut refleks ialah sudut yang lebih besar daripada 180 darjah dan kurang daripada 360 darjah. Sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik adalah 360 darjah. Jadi ini adalah kita kenali tentang jenis-jenis sudut. Jadi kalau kita di sini kita boleh nampaklah. Untuk yang soalan satu ini adalah sudut apa? Ini adalah sudut refleks. Ini adalah sudut pada garis lurus. Ini adalah sudut putaran lengkap. Ini adalah sudut putaran lengkap. Jadi di sini cikgu tidak sentuh banyak. Kita terus lihat kepada apakah sifat sudut pelengkap. Apakah sifat sudut pelengkap? Apakah sudut pengenap? Apakah sudut konjugat? Jadi banyak istilah-istilah kita perlu belajar dalam sudut ini. So that's why kenapa cikgu cuba perlahankan dalam bab ni supaya kamu dapat mengetahui semua sudut. Jadi di sini kita boleh nampak hasil daripada aktiviti penerokan tiga ini. Kita terus belajar hasil dia lah. Hasil tambah dua sudut itu sentiasa 90 darjah. Dua sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap antara satu sama lain. Kalau hasil tambah dua sudut itu adalah 180 darjah, dua sudut itu akan disebutkan sebagai sudut pengenap antara satu sama lain. Kalau hasil tambah dua sudut itu adalah 360 darjah, dua sudut itu disebutkan sebagai sudut konjugat antara satu sama lain. Jadi ini adalah perkara yang kita mesti ingat. Kita mesti ingat. Jadi sama juga dengan tadi itu, cikgu rasanya cikgu perlu ambil gambar lah supaya kamu akan ingat. Sudut pada garis lurus. Cikgu sudut refleks. Sudut putaran lengkap. Jadi ini adalah pertama yang kita mesti ingat. Lepas itu lepas tu adalah ini, kita telah belajar tiga jenis sudut ini. Kita telah belajar tiga jenis sudut ini. Hasil tambah 90 darjah itu adalah sudut pelengkap. Hasil tambah dua sudut itu 180 darjah adalah pengenap. Hasil tambah sudut dua itu 360 darjah, dia adalah dipanggil sebagai sudut konjugat. Dia adalah dipanggil sebagai sudut konjugat. Jadi di sini tentang penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini cikgu akan ajar masa tutorial nanti. Cikgu akan ajar masa tutorial nanti. Kerana dia tidak banyak, tapi dia juga adalah perkara yang cikgu harap
kamu boleh belajar dengan tepat. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu lihat kepada kerja dalam buku kerja kamu. Okey, cikgu buka buku kerja kamu dulu. Okey, kamu lihat kepada buku kerja kamu buku 2. Okey, cikgu nak kamu buka buku 2 buku kerja kamu. Okey, buku 2 buku kerja kamu. Muka surat 43. Okey, muka surat 43. Okey. Okey, jadi pertama dekat sini. Tandakan betul tik pada pasangan tembereng garis konkuren di bawah berikan alasan. Berikan alasan anda. Okey, jadi kita sama-sama cuba. Okey. Untuk yang soalan yang satu ini, adakah dua-dua ini adalah garis konkuren? Ya, dia adalah garis konkuren. Jadi dekat sini cikgu tik. Okay, kenapa dia adalah garis konkuren? Kerana panjang kedua-dua garis adalah sama. Maka tembereng garis adalah konkuren. Okey, tembereng garis adalah konkuren. Okey, jadi untuk soalan 2 juga adalah sama. Kamu lihat, adakah soalan 2 itu adalah konkuren? Ya, dia adalah konkuren. Jadi apa alasan dia? Sama seperti soalan 1. Sama seperti soalan 1. Jadi soalan 2 itu cikgu nak kamu cuba sendiri ya. Cikgu nak kamu cuba sendiri untuk soalan 2 itu. Ini cikgu akan ambil gambar supaya nanti kamu boleh rujuk lah. Okey, cikgu padam dulu. Okey, kita lihat kepada soalan yang 3 dan 4. Nyatakan sama ada pasangan sudut berikut adalah konkuren ataupun tidak. Kita lihat. Yang soalan 3 ini, adakah dia konkuren ataupun tidak? Tidak. Kenapa? Jadi soalan 3 ini dia tidak konkuren. Kenapa? Kerana kedua-dua sudut tidak sama. Kedua-dua sudut tidak sama. Jadi ini adalah sebab dia lah. Lepas tu untuk soalan 4, adakah dia konkuren? Ya, kenapa? Kerana dua-dua sudutnya adalah sama kan? Jadi dia adalah konkuren. Okey. Kerana kedua sudut sama saiz. Okey. Kedua-dua sudutnya adalah sama saiz. Okey. Jadi ini adalah untuk soalan 3 dan soalan 4. Okey.
Okey, lepas tu kita lihat lagi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kenal pasti dan nyatakan 3 cara menamakan sudut-sudut yang ditandakan. Okey, jadi cikgu tunjukkan 2, nanti satu lagi kamu cuba sendiri ya. Okey, kita lihat soalan 5. Tempat yang kita nak namakan adalah sudut-sudut yang inilah, kan? Jadi 3 cara kita untuk namakan sudut. 3 cara kita untuk namakan sudut. Dalam buku teks kita belajar 5. Jadi kita hanya perlu tunjukkan 3 saja. Pertama, sudut F. Lepas tu sudut P, F, E. Ataupun sudut D, F, E. Macam mana? Ada satu topi dekat atas dia. Okay, jadi ini adalah 3 cara lah. Tapi sama juga, kalau kamu nak tunjukkan, tadi cikgu kata dalam buku teks ada 5 cara kan. Okay, kamu pun boleh tunjukkan cara macam ni. E, F, B dengan E, F, D, topi. Ini ada 5. Tapi kamu hanya perlu tunjukkan 3 sahaja. Kamu hanya perlu tunjukkan 3 sahaja. Untuk soalan 7, cikgu hanya tunjuk 3 sahaja. Untuk soalan 6, kamu cuba sendiri. Untuk soalan 7, ini sudut yang mereka nak kamu buat. Jadi, pertama sudut L. Kedua, sudut M, L, N. Satu ketiga lagi, M, L, N. Sorry. M, L, N, topi ke atas. Okay, jadi boleh? Jadi, kamu cuba untuk soalan 6. Untuk soalan 6, kamu cuba sendiri. Okay, cikgu ambil gambar. Okay. Cikgu padamkan dulu. Okay, lepas tu kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 44. Okay, soalan yang pertama dekat sini. Okay, tandakan sudut yang diberi dalam bagi setiap raja yang berikut. Okay, jadi kita tandakan. Okay. Okay, sudut M, N, O. Jadi N, N yang P. Jadi inilah dia. Lepas tu A, B, C. Jadi kita tanda dekat B. A, B, C. Okay. Lepas tu U, V, S. U, V, S. Jadi inilah tempat yang kita tandakan. Okay, inilah tempat yang kita tandakan. Okay, boleh? Okay, lepas tu soalan yang seterusnya. Namakan sudut yang ditandakan dalam raja berikut dan anggarkan nilai sudut itu. Terangkan cara anggaran kamu. Jadi macam mana? Untuk soalan 4, kita cuba sama-sama. Okay, untuk soalan 4. Macam mana kita anggarkan dia? Okay, untuk soalan 4. Mana sudut yang dia nak kita anggarkan? Ini sudut dia. Okay, ini sudutnya. Apa nama sudut ni? Adalah sudut T, S, U.
ESU. Okay. Berapa anggaran dia? Cikgu anggar dia adalah 45 darjah. Sama dengan 45 darjah. Macam mana saya anggarkan dia? Macam mana saya anggarkan dia? Kerana saya nampak okay, macam ni. Kalau ini adalah 90 darjah kan. Okay, kalau ini 90 darjah, dia adalah separuh daripada 90 darjah. So, jadi saya tulis macam ni. Sudut HSU adalah hampir separuh daripada 90 darjah. Nah, jadi ini adalah cara saya anggarkan. Okay, lepas tu macam mana dengan soalan 5? Soalan 5, sudut ini. Okay, sudut ini namanya adalah sudut NOL. Sudut NOL. Anggaran dekat sini, kalau kita lihat, dia sudah lebih daripada 90 darjah, tapi dia kurang daripada 180 darjah, dan dia tidak sampai separuh. Kalau sampai separuh ini 135, jadi saya anggar dia 130 darjah. Jadi anggaran dia sama dengan 130 darjah. Dia tidak sampai separuh lagi. So, jadi macam mana saya anggar dia? Kamu nak anggar 125 pun tak ada masalah, murid. Kerana kita hanya anggarkan. Kenapa? Kerana sudut NOL melebihi 90 darjah dan kurang daripada 180 darjah. Dia lebih 90 darjah tapi dia kurang daripada 180 darjah. So that's why itu adalah cara kita anggap. Okay? Lepas tu macam mana dengan soalan 6? Okay. Kalau katakan ini kita boleh nampak ini adalah 90 darjah, ini adalah sudut dekat. Jadi kita nak bagi nama dia dulu, sudut ABD. DBA, ABD diterima. Okay, anggaran dia berapa? Okay, anggaran dia lebih dari 45 kan, kalau kita lihat lah. Kalau kita lihat dengan mata kasar, dia lebih dari 45. Tapi dia kurang dari 90. Jadi mungkin kamu boleh katakan dia adalah 60 darjah. Kita boleh katakan mungkin dia adalah 60 darjah. Okay, anggaran. Okay, jadi apakah sebab dia kita anggar dia macam tu? Kerana sudut ABD kurang daripada 90 darjah. Ini adalah sebabnya. Kenapa kita anggar dia adalah 60 darjah. Okay, lepas tu untuk soalan 7. Ini sudutnya. Okay. Nama dia adalah sudut CBE. So, anggaran dia adalah, kalau kita lihat dekat sini, anggarannya kira-kiranya 45 darjah. Okay, anggarannya kira-kira 45 darjah. Kenapa? Kerana dia nampak macam separuh daripada 90 darjah kan. Okay, jadi
Sebabnya adalah sudut CBE adalah hampir separuh daripada 90 darjah. Itu adalah justifikasi cikgu dalam sini. Jadi untuk bahagian ini, cikgu ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti. Boleh? Cuba. Kita padamkan dia. Kita lihat lagi soalan yang seterusnya. Dengan menggunakan protektor, ukurkan dengan tepat setiap sudut yang berikut. Jadi untuk soalan ini cikgu ukur satu demi satu lah supaya lebih jelas. Cikgu hanya ukurkan soalan 8, 9 dengan 10. Cikgu rasanya cikgu ukurkan soalan 10 lah. Soalan 8 dengan 9 kamu dapat ukur sendiri. Kamu boleh cuba sendiri. Soalan 10. Cikgu buat sekali lagi. Di sini cikgu akan katakan satu fenomena yang selalunya kita akan menghadapi bila kita mengukur apa ini? Apabila kita mengukur tentang sesuatu ukuran dengan protektor. Kalau kita lihat dekat sini, kalau cikgu keluarkan protektor dekat sini, satu masalahnya adalah apabila kita nak ukur ini, kamu akan nampak apa? Kamu akan nampak masalahnya adalah kamu lihat garis ni tak sampai sini kan? Jadi apa cara yang kita boleh gunakan untuk supaya dia boleh sampai? Jadi cara yang paling biasanya adalah kita gunakan pembaris. Kita panjangkan dia. Cikgu guna warna hijau lah supaya lebih nampak. Kita panjangkan garis ni. Dengan pembaris. Sekali lagi. Sama juga dengan yang ini. Kita juga boleh panjangkan dengan pembaris. Selepas kita panjangkan, kamu boleh nampak di sini adalah lebih senang untuk kita ukur. Kalau kita lihat dekat sini adalah 3 daripada sini kan, sifar mula dia adalah 32. Dia adalah 32. Kalau guna jangka lukis cikgu sini, dia adalah 32. Jadi dekat sini kita boleh nampak sangat di sini. Cikgu ambil gambar dulu supaya nanti kamu boleh lihat sebagai rujukan. Jadi ini adalah 32. Tapi
Tapi masalahnya adalah ini adalah sudut. Sudut dalam sini adalah 32. Okay. Apa yang kita ukur dengan protektor ini, dalam ni adalah 32 darjah. Okay, jadi macam mana saya nak dapatkan sudut ini? Dan kita tahu bahawa seluruh sudut ini, seluruh pusingan ini adalah 360 darjah. So, saya nak dapat ini adalah 360 darjah tolak dengan 32 darjah. Jadi dekat sini, that's why dia akan sama dengan 328 darjah. Jadi 328 darjah adalah sudut bagi soalan 10. Okay, jadi 360 darjah adalah sudut bagi soalan 10. Jadi ini juga akan cikgu ambil gambar supaya kamu dapat rujuk nanti. Okay, jadi ini adalah cara yang kita mendapatkan sudut yang lebih daripada 180 darjah. Kenapa? Kerana protektor yang kita ada ini hanya dapat ukur sampai 180 darjah sahaja. Jadi kita gunakan cara ini untuk mendapatkan dia. Okay, boleh? Jadi untuk soalan 8 dengan soalan 9, cikgu harap kamu cuba buat sendiri. Okay, lepas tu kita lihat lagi soalan pada muka surat 45. Soalan muka surat 45 sangat senang saja. Cikgu akan ajar kamu sampai habis. Okay. Kenal pasti sudut berikut sebagai sudut tirus, sudut tegak dan sudut cakar dan sudut refleks. Jadi apa itu sudut-sudut yang dinyatakan dekat sini? Okay. Jadi apa itu sudut tirus? Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Jadi kamu kena tulis, kamu tulis dalam buku kerja kamu supaya kamu ingat. Apa itu sudut tegak? Sudut tegak dekat sini adalah 90 darjah. Adalah 90 darjah. Apa itu sudut cakar? Sudut cakar adalah lebih daripada 90 darjah. Lebih daripada 90 darjah. Tapi dia kurang daripada 180 darjah. Lepas tu apa itu sudut refleks? Sudut refleks adalah lebih daripada 180 darjah. Lebih daripada 180 darjah dan dia kurang daripada 360 darjah. Boleh? Jadi tengok soalan satu ini. 17 adalah kurang daripada 90 darjah kan? Jadi dia adalah sudut tirus. Dia adalah sudut tirus. Okey, soalan 2 ini 98. Dia adalah lebih dari 90 darjah tapi kurang daripada 180 darjah. Jadi dia adalah sudut cakar. Lepas tu soalan 3, dia 146 darjah itu dia lebih daripada 180 darjah tapi dia kurang daripada 360 darjah. Jadi dia adalah sudut refleks. Dia adalah sudut refleks. Lepas tu untuk soalan 4, soalan 4 itu adalah 90 darjah. 90 darjah di sini kita boleh nampak sangat jelas dia adalah sudut tegak. Jadi boleh? Jadi murid-murid, inilah adalah macam mana kita menentukan nama bagi setiap sudut. Jadi ini cikgu juga akan ambil gambar supaya kamu boleh rujuk nanti.
Okey, lepas tu kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, kenal pasti sudut yang berikut sebagai sudut tirus, sudut tegak, sudut cakar dan sudut refleks atau sudut putaran lengkap. Kita kenal pasti. Okey, jadi untuk yang ini, cikgu sudah terangkan atas tadi kan. Jadi untuk soalan 5 sampai soalan 10, cikgu harap kamu cuba sendiri. Okey? Boleh? Kamu cuba sendiri. Okey? Kamu cuba sendiri. Kamu hanya perlu tulis. Ini adalah sudut apa? Ini adalah sudut apa? Ini adalah sudut apa? Ini adalah sudut apa? Di sini ada berapa sudut yang dinyatakan dekat sini? Ada sudut tirus, sudut tegak, sudut cakar, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Jadi untuk soalan 5 sampai soalan 10, cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Jadi ada apa-apa masalah yang nak tanya dengan cikgu hari ini? Ada apa-apa nak tanya soalan? Tak ada. Jadi kalau kamu lihat muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 46 ni kan. Jangan risau, untuk soalan ini cikgu akan ajar masa tutorial nanti. Jadi kalau cikgu nanti akan post lah, bila-bila masa cikgu akan bagi bahan tutorial. Kamu jangan risau cikgu bukan nak kamu siapkan dia serta-merta. Kamu pilih masa yang kamu sesuai untuk siapkan dia saja. That's why cikgu akan bagi bila-bila masa sahaja nanti. Okay, jadi kalau kamu tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Okay, bye-bye.